أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pejam celik kita telah sampai ke 10 malam terakhir, yang mana malam yang merupakan pecutan terakhir kita, yang mana telah Nabi SAW sebut Ramadan ini sebelum masuknya Ramadan lagi. Seperti mana yang kita amal doa Nabi, Allahumma barikna fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Setelah kita dah sampai bulan Ramadan, kita baca pula doa, Allahumma barikna fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadr. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan dan sampaikanlah kami, berilah kami nikmat mengecapi malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita telah masuk kepada fatrah ataupun fasa terakhir yang Nabi SAW suruh kita tumpu malam yang terakhir ini. Walaupun ada berbeza pendapat mengatakan malamnya adalah 2 malam yang ganjil dan sebagainya, bagi saya kita tumpu setiap malam 10 malam yang terakhir. Sebab kemungkinan besar malam ganjil berlaku di tempat kita, tetapi malam genap berlaku di tempat lain. Malam yang ganjil pula berlaku di tempat lain, dan malam yang genap berlaku di tempat kita. Maka sebab tu Nabi SAW tumpukan, sarankan kepada kita supaya tumpu ashratun min awakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, yakni malam yang kita dah masuk hari ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahkan apabila disebut tadi ayat Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ramai orang lupa bahawa sebenarnya Quran mengalami penurunannya sebanyak 2 kali. Yakni malam yang pertama ataupun penurunan yang pertama, fasa yang pertama antara langit ke langit berlaku pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Yakni daripada Lauh Mahfuz secara one shot Tuhan cipta Al-Quran itu 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat. Kemudian turun pada malam yang sama daripada Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah merupakan salah satu langit yang ada Allah Ta'ala cipta. Seperti mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah langit ketujuh. Langit yang ke-8 dipanggil Baitul Izzah. Kemudian naik pula lagi langit Baitul Ma'mur. Kita ada ingat biskut Ma'mur je. Ada langit nama dia Baitul Ma'mur. Kemudian naik lagi langit Sidratul Muntaha, dan disitulah ada Lauh Mahfuz Allah Ta'ala.
Maka Quran dicipta di Lauh Mahfuz pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu juga turun ke Baitul Izzah, langit setelah langit yang ketujuh tadi. Baik, ini fasa yang pertama. Maka fasa yang kedua, daripada Baitul Izzah turun pula ke muka bumi pada hari 17 Ramadan yang kita sambut baru-baru ni. Jadi tuan-tuan, bayangkan kalau kita peroleh malam Lailatul Qadar, malam tu Quran dicipta. Dan pada malam tu juga Quran diturunkan. Dan pada malam tu juga siapa dapat ibadat pada malam tu seperti seumpama 1000 bulan. Maknanya kalau tuan-tuan solat 2 rakaat macam 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Try sekali kita buat lagu tu. Kita buat kalau kita boleh. Kalau kita umur kita sampai lagu tu lah. Sampai tahap tu. Maknanya kalau kita sedekah, seumpama sedekah tu 1000 bulan, 83 tahun punya sedekah. Maknanya kalau kita baca Quran tu berterusan selama 83 tahun. Maknanya kalau kita pergi buat amal, kita pergi buat kebajikan, buat baik dengan orang lain, kita buat baik tu seumpama 83 tahun 4 bulan. Ni apa cerita ni tuan-tuan? Cerita dia bagaimana Nabi SAW tersenyum satu hari. Kisah bagaimana turunnya ayat Lailatul Qadar. Apa dia? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nabi kata tadi. Nabi kata Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Hampa tahu atau tidak apakah yang dipanggil malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih elok, baik, bagus, lebih daripada 1000 bulan. Dapat satu malam ni kita ibadat, dia lebih bagus daripada satu hamba Allah ni yang bernama Syam'un. Dia seorang Nabi. Tapi Nabi yang tak termasuk dalam 25 Rasul yang kita selalu baca. Satu hari Nabi senyum. Bila Nabi senyum tuan-tuan, sahabat dia jadi pelik. Mesti ada benda berlaku pada Nabi. Tiba-tiba Nabi senyum. Rupanya Nabi SAW beritahu yang Allah Ta'ala nampakkan pada Nabi. Yang kata Nabi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala buka dia hijab. Allah Ta'ala buka pengetahuan pada masa dulu, pada masa depan. Nabi senyum. Nabi kata apa? Nanti di syurga nanti akan masuk Nabi-Nabi bersama umat dia. Nabi Muhammad akan masuk dengan umat dia. Nabi Ibrahim masuk dengan umat dia. Nabi Musa masuk dengan umat dia. Mai satu orang Nabi ni nama dia Syam'un. Dia tak masuk dengan umat dia, tapi dia masuk dengan pedang. Dia masuk dengan pedang. Maka Nabi berceritalah bagaimana Syam'un ni selain kerja dia doa ibadat pada waktu malam, siang dia berjihad fi sabilillah. Tiba-tiba oleh kerana dia hebat sangat, hero sangat, terah sangat, dan dia banyak musuh, termasuk musuh dia adalah isteri dia. Maka berlakulah konspirasi untuk membunuh Syam'un ni. Maka mereka pakat untuk bunuh Syam'un. Maka termasuklah isteri Syam'un yang jahat ni. Mereka pakat macam mana nak tewaskan Syam'un ni. Maka isteri Syam'un ni dia kata apa? Tak apa. Biar aku buat kerja aku, time laki aku nanti tidur, aku ikat dia. Bila dia ikat laki dia, tengok-tengok, bergerak sikit, terputus ikatan. Besoknya sama juga. Tengah Syam'un tu tidur, bersedia untuk bangun malam nanti, maka dia pun ikat. Bila ikat, dia sentuh aja ikatan tu, terputus. Hebat Syam'un. Maka Syam'un tanya bini dia, awak yang buat aku lagu ni? Dia kata, dah, saya nak test abang ni, terror lagu mana? Dia kata, aku tak boleh ditewaskan oleh mana-mana benda, kecuali rambut aku ni. Ni dalam riwayat mengatakan bahawa rambut tu kelemahan Syam'un. Maka dia buka cerita tentang rambut dia. Kekebalan dia adalah pada rambut dia. Rambut dia panjang. Maka pada malam yang ketiga, isteri dia kerat rambut Syam'un, maka dia ikat. Ikat Syam'un, dan Syam'un
dia kalah pada malam tu. Pasal apa? Pasal dia telah diikat dengan kelemahan dia sendiri, iaitu rambut. Maka dibawalah dia ke hadapan musuh. Maka musuh pun pergi cungkir mata dia, pergi rompongkan hidung dia, potong telinga dia. Maka Syam'un berjanji kepada Allah, nazar kepada Allah, kalaulah dia boleh lepas daripada ikatan ini, maka dia akan beribadat sebanyak 1000 bulan. Pada malam hari dia akan bertahajud kepada Allah, berqiyamul lail non-stop. Kemudian pada siang harinya dia berjihad fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Syam'un, terlepas dia daripada ikatan tu, maka dia tewaskan segala musuhnya. Apabila dia berjaya tewaskan musuh dia, maka dia ingat balik nazar dia tadi, bahawa dia mesti tunaikan nazar dia, iaitu dia mesti beribadat sepanjang 1000 tahun. 1000 bulan. Dan juga berjihad pada siang harinya pun sama selama 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Maka para sahabat bila dengar Nabi kata lagu tu, mereka rasa teruja. Dahsyatnya Syam'un sampai 1000 bulan, selama 83 tahun 4 bulan dia jihad tak henti-henti. Lepas itu pula malamnya dia beramal, berqiyamul lail. Macam mana kami nak lawan si Syam'un ni ya Rasulullah? Hebat teror dia ni. Maka turunlah ayat Quran yang kita sebut tadi. Allah Ta'ala seolah-olah sahut permintaan para sahabat Nabi SAW. Hampa tak payah buat macam lagu Syam'un buat, seperti mana yang Syam'un buat. Sampai 1000 bulan dia beribadat waktu malam, kemudian sampai berjihad 1000 bulan pula pada waktu siang. Hampa pergi cari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tu lebih bagus daripada hak 1000 bulan yang Syam'un dok buat tu. Hampa semayang 2 rakaat dah macam 1000 bulannya semayang. Hampa sedekah walaupun RM1 dah macam 1000 bulan punya sedekah hari-hari. Hampa baca Quran walaupun 1 baris dah seperti mana 1000 bulan hampa pergi baca Quran. Seolah-olahnya macam tu. Tetapi adakah tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian, adakah sesenang itu Allah Ta'ala nak bagi anugerah kepada kita? Dapat sekiranya kita beribadat pada malam Lailatul Qadar itu 2 rakaat pun cukup dah macam 1000 bulan punya semayang. Kalau sedekah dah macam 1000 bulan punya sedekah. Dah kalau baca Quran dah macam 1000 bulan punya bacaan Quran. Tidak. Ada beberapa golongan yang Allah Ta'ala halang daripada dapat anugerah yang Tuhan bagi. Yang ini tuan-tuan kena ingat, diri saya pun kena peringat sama. Maka Jibril alaihi salam setelah terbitnya matahari pada malam Lailatul Qadar, satu riwayat mengatakan apabila malam tu dipenuhi dengan Jibril, dipenuhi dengan malaikat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa berlaku pada malam Lailatul Qadar? Berduyun-duyun turun, Tuhan perintahkan semua malaikat turun ke langit. Turun ke bumi bersama dengan Jibril sebagai ketuanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malam yang tenang, sejahtera, aman. Tuhan memberi jaminan pada malam tu berlaku ketenangan dan keamanan. Pada orang yang mencari keredaan Allah, mereka akan rasa sayu, mereka akan rasa hibah, terasa-rasa menangis. Hatta matla'il fajr, sehinggalah terbit matahari. Bila terbitnya matahari, maka setelah habis malaikat semua turun, maka apabila dia nak naik balik semula, Jibril panggil semua malaikat. Jibril panggil semua malaikat. Maka malaikat kata kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, apa yang Tuhan nak abang kepada orang yang beribadat malam Lailatul Qadar ni? Jibril alaihi salam kata, mereka semua akan dapat pengampunan Allah kecuali 4 golongan. Mereka ni tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka ni adalah golongan yang gagal untuk mendapat 1000 bulan punya pahala. Walaupun mereka terjaga pada malam tu, walaupun mereka beribadat pada malam tu, walaupun mereka qiyamul lail, mereka baca Quran malam tu, walaupun mereka menangis, terasa-terasa, teriak mereka ni sampai mengalir meleleh air mata, tapi rupa-rupanya dek kerana 4 perkara ni dia tidak hilangkan dalam hidup dia, dalam diri dia, Tuhan halang dia dapat anugerah 1000 bulan. So tuan-tuan, sebelum kita nak dapat 1000 bulan punya kehebatan ini, Lailatul Qadar ini, pastikan 4 perkara ni kita mesti buang.
Kalau tak, sia-sia. Apa dia? Yang pertama, yang tidak akan diberi oleh Allah Ta'ala anugerah kehebatan 1000 bulan itu kepada mereka yang durhaka kepada ibu bapa. Pastikan kita minta ampun dengan mak ayah kita siap-siap. Minta ampun dengan mak kita, ayah kita. Ayah dan mak pula kalau anak tak minta ampun, ampunkan. Supaya mereka dapat sama-sama anugerah Lailatul Qadar. Yang kedua, Nabi SAW kata apa? Mudminul khamr. Orang yang ketagih minum maram. Yang ni kita tak ada lah balung. Kan? Yang ketiganya apa? Orang yang memutuskan silaturrahim. Balik ni cek. Ada tak masam muka dengan bini kita? Ada tak masam muka dengan orang lain? Masam muka dengan adik-beradik, cerita harta pusaka tak selesai lagi, bab tanah tak selesai lagi. Apa lagi, bab tanah bendang pun tak selesai lagi, bab pokok derian pun bergaduh juga. Allahu Akbar. Ni semua anak Ismet Ulam Raja punya cerita. Kan, tak selesai lagi sampai mereka duk kata apa? Putus saudara. Habis. Bila putus saudara, bila putus silaturrahim, kawan dengan sama kawan, dulu sama-sama boleh minum kopi, minum teh, akhirnya hari ni tak boleh sembang dah. Yang ni semua kena ambil tahu. Daripada orang agama, daripada agama tak ada apa-apa. Daripada orang biasa-biasa sampailah ke agamawan. Bab balah ni tuan-tuan, daripada peringkat bawah sampai ke peringkat orang alim pun balah. Betul tak? Awak tak betul tak? Dia lupa yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi kata, inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musallun walakinna fi tahrish bainahum. Sadaqah Rasulullah. Sesungguhnya syaitan dia berputus asa, dia fed up, dia give up. Nak tarik kita masuk ke dalam neraka dengan jalan apa? Dengan jalan maksiat seperti mana orang yang di luar sana. Orang musallun, kaki surau, kaki masjid tak boleh ditewaskan oleh syaitan masuk ke neraka dengan cara zina, dengan cara rampak, dengan cara judi, dengan cara samun, dengan cara rasuah. Syaitan pun pandai, dia kata wasting my time. Tapi orang agama, orang alim, orang surau, kaki masjid ni, setan dia mai ikut celah mana? Walakin nafi tahrish bainahum, iaitu dengan cara perbalahan. Ada tak ada orang agama duk balah? Ada tak ada orang alim duk balah? Ada tak ada orang mengaji duk balah? Ada. Akhirnya bila balah pi masam muka. Bila masam muka, aku tak mau tengok muka hang, hang tak mau tengok muka aku. Akhirnya dia masuk dalam satu hadis golongan yang Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tak masuk syurga. Bih Pak Long kita tak masuk syurga, nak masuk mana? Tak ada rumah lain. Akhirat kita tak ada rumah lain Pak Long, kita cuma ada syurga, neraka, syurga. Betul tak? Di Padang Serai ni kita banyak rumah. Rumah nombor 1, rumah nombor 2. Ada. Kita ada 2 kabareta. Nombor 1 tak bagi masuk, nombor 2 bagi. Imam? 2, 1. 1. Piramli kata kalau dua-dua merajuk, jawab. Oh, tak berani pasal mem ada belakang. Dia rumah kita di dunia ni Pak Long, kita banyak rumah boleh masuk. Tapi akhirat tak ada. 2 rumah kita. So kalau Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tak masuk syurga orang yang putus silaturrahim. Kita nak masuk mana? Kita akan ke neraka. Rupanya kita duk ingat perompak je masuk neraka. Kita duk ingat penyamun je masuk neraka. Kita duk ingat orang minum arak je masuk neraka. Penzina je masuk neraka. Rupanya orang yang memutuskan silaturrahim pun akan ke neraka. Baik, itu golongan yang ketiga, mereka yang putus silaturrahim. Yang keempat, yang tidak dapat pengampunan Allah pada malam Lailatul Qadar dan tak akan dapat anugerah 1000 bulan ini, apa dia? Yang mereka ini tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Sabda Nabi SAW, la yahillu muslimin, la yahillu imri'in muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam atau kama. Tuan-tuan nak lari mana? Saya kepung tuan-tuan dengan hadis. Berapa banyak hadis saya baca tadi. Tak boleh lari lah. Terima.
Hadis riwayat Imam Muslim, la yahillu li imri'in muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas. Tak halal, tak boleh, cannot be. Bagi seorang Islam tu tak bertegur sapa dengan Islam yang lain lebih daripada 3 hari. Hari pertama okey lagi, malaikat atid tak catit lagi. Hari kedua orek lagi. Hari ketiga dah borderline, dah expired, hampir-hampir nak expired date. Masuk hari yang keempat masih tak shake hand, masih tak bertegur sapa, masih tak mulakan pendamaian, maka dicatat sebagai dosa orang yang memutuskan silaturahim. Bagaimana yang dikatakan pemutus silaturahim ni? Nabi kata apa? Fayasuddu haza wa yasuddu hada. Ya taqiyani, jumpa satu tempat. Kadang-kadang jumpa satu masjid, jumpa satu surau, jumpa kat market, jumpa kat bazar Ramadan. Bila jumpa, fayasuddu haza wa yasuddu haza. Seorang paling muka kat lain, seorang paling muka kat lain. Itulah ciri-ciri orang yang memutuskan silaturahim. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik antara orang yang memutuskan silaturahim yang memulakan salam. Yang mula shake hand tu akan dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. So, abaikan kita punya ego, sombong kita, utamakan agama kita, utamakan ukhuwah kita. Ambil peluang orang yang mula-mula memberi salam itu. Kerana orang yang memberi salam mula-mula sekali itu adalah pahalanya sangat besar. Tuan-tuan, jangan kita tewas, jangan kita gagal untuk mendapat malam Lailatul Qadar ini. Kita dah bangun dah malam tu, kita dah tarawih dah malam tu, kita dah baca Quran dah malam tu, kita dah sedekah dah malam tu. Tiba-tiba amalan kita ni spoil. Sebab apa? 4 benda ni tadi. Durhaka mak ayah, ketagih minum arak, yang kedua memutus silaturahim, yang ketiganya adalah bermasam muka dengan orang lain. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, di belakang sana ada tabung saya bawa khusus untuk saya nak bawa nanti ke perkampungan asli yang saya dakwah. Akhirnya mereka dah terima Islam, dah masuk Islam, dah kami syahadahkan. Tapi kami kena jaga kebajikan mereka. Hantar bereh ni lagi 3 hari nak bulan Ramadan, nak bulan puasa, nak lagi 3 hari nak raya, kami masuk ke hutan. Harap-haraplah kami boleh keluar. Kalau tak, raya alam hutan lah. Kan? Sebab lagi 3 hari, lagi 3 hari nak beraya kami masuk. Kami nak sampaikan bantuan zakat orang ramai, sumbangan orang ramai. Kami nak hantar pula kain baju raya, kami nak hantar pula kuih raya. Kerana mereka lah ni berpuasa untuk tahun yang kedua, kami nak raih mereka ni, saudara-saudara baru kita. Nabi kata, al-muslimu akhul muslim, Muslim dan Islam itu bersaudara. La yakzibuh, tak boleh bohong. Wala yakhunuh, tak boleh khianat. Wala yakhzuluh, tak boleh membiarkan Muslim yang lain dalam keadaan kelaparan, sedangkan kita dalam keadaan kekenyangan. Sedangkan kita dalam keadaan kegembiraan. Sedangkan kita dalam keadaan selesa, sedangkan mereka dalam keadaan sengsara di hutan sana. Maka jangan risau, tuan-tuan akan dapat insya-Allah pahala sebiji macam kami buat. Kami yang penat ke sana, tuan-tuan yang rehat di padang serai, tuan-tuan dapat pahala syahadah yang kami buat. Seperti mana sabda Nabi, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang lorongkan jalan yang baik untuk orang lain buat pahala, dia dapat pahala yang sebiji sama seperti kawan tu. Apatah lagi pahala ni sangat luar biasa kerana amalannya luar biasa. Tak sama seperti amalan kita sedekah di tepi jalan, sedekah di pasar malam, sedekah di merata-rata. Kami ni hantar bantuan orang ramai, kena pi naik 4x4, kena naik bukit, naik gunung, turun gunung, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Hai, pening. Kan? Penat lagi, letih lagi, kena selut lagi, kotok lagi, apa semua dan sebagainya. 7-8 jam baru dapat sampai kampung mereka. Berapa banyak pusingan kereta kami itu. Roda berpusing kerana nak menyampaikan hasrat orang ramai. Tuan-tuan akan dapat yang sama sekiranya tuan-tuan dapat menyumbang ke dalam tabung tersebut. Sebab itu di hari kiamat ada dipanggil Yaumul Mas'alah. Di padang mahsyar ada hari kiamat digelar Yaumul Mas'alah. Selain daripada Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, hari akhirat juga dikenali Yaumul Mas'alah. Hari manusia tertanya-tanya. Apa yang mereka tanya? Mereka tertanya-tanya, tang mana pahala ni mereka dapat? Mereka tak pernah buat. Sebab kita tak pernah tengok pahala kita. Masa bila kita tengok pahala kita, Pak Long? Akhirat.
Ada orang mengaku tu pahala dia. Dia pernah solat, dia pernah zakat, dia pernah haji, dia pernah umrah, dia pernah puasa. Tiba-tiba Tuhan tunjuk dia dapat pahala syahadah. Bukan calang-calang orang yang dia syahadahkan. Manusia yang liar dalam hutan. Ada yang pakai selampit. Tempat kami panggil selampit. Tempat tuan-tuan panggil apa? Cawat. Nah, cawat. Manusia macam tu yang kami Islamkan. Kami syahadahkan. Manusia yang cukup jahiliah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka tertanya-tanyalah manusia di padang mahsyar, tang mana dia boleh dapat benda ni sedangkan dia tak buat apa-apa pun? Maka di sana barulah Allah Taala bagi tahu. Hang pernah bantu satu gerakan syahadahkan orang, meramaikan umat Nabi Muhammad, hang dapat pahala depa sekali. Wallahu alam. Tuan-tuan, teruskan beribadah, teruskan istiqamah, teruskan kita dengan puasa kita. Begitu juga bacaan Quran kita, qiyamul lail kita. InsyaAllah pada hari besok saya ada kuliah subuh. Datanglah, hadirlah ramai-ramai supaya dapat kita mendengar sama. Dan mudah-mudahan kalau dapat kita bersedekah malam ni, mana tahu malam ini Allah Ta'ala bagi kita Lailatul Qadar. Allahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.